jam 12. Apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semua semata-mata hanya satu hiburan saja. Saudara, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh berkongsi bersama dengan Casey. Boleh hubungi di 669-11897. 669-11897. Anda juga boleh kirimkan email ke alamat berikut ini: ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, ataupun kirimkan email anda kisah pengalaman misteri anda ke misterijam12@gmail.com. I will eat you. Dengar Ria 897. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Casey setiap malam untuk berkongsi dan mendengar pengalaman misteri. Sekali lagi peringatan untuk semua, apa yang bakal anda dengar, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Ingat, jangan terlampau taksub dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah mendengar rancangan Misteri Jam 12 seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan MG12 akan diteruskan dengan kisah di Ria 897. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk bersama Casey dalam Misteri Jam 12? Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama dengan rancangan Misteri Jam 12. Dan setelah kita mendapat maklum balas daripada kiriman-kiriman email kepada saya, Misteri Jam 12 akan diteruskan untuk bulan Ramadan ini. Tapi ingatlah, rancangan ini hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa yang kita dengar anggap sebagai seolah-olah menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Pendengar Misteri Jam 12, pelbagai kisah telah pun saya kongsi sama sepanjang lebih kurang 5 tahun saya mengendalikan segmen Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang telah pun anda dengar ada antara kisah tentang penampakan, gangguan, rasukan, tentang sihir menyihir. Ini semua yang diceritakan oleh anda, pendengar dari Singapura yang merebak ke Malaysia. Kemudian kita ada rakan-rakan dari Brunei Darussalam, dari Kepulauan Riau yang turut mendengar rancangan ini sejauh-jauh mana pun dapat mendengar, asalkan anda dapat mendengar kami melalui Mi Radio ataupun internet radio. Kisah berikut ini yang ingin saya kongsi bersama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Jarang saya dapat kiriman email daripada pendengar yang menetap di Jepun kerana tugasan, dan ini kisah yang diceritakan oleh beliau. Dari apa yang digambarkan di sini, bila saya memahami pengalaman beliau, agak seram bila saya ketengahkan. Beliau berada di Jepun, seorang diri, sehelai sepinggang tidak ada sesiapa bersama dengan beliau. Datang di sana kerana bertugas, dan beliau ni masih belum berumah tangga. Sebab itulah boleh ke sana dan bertugas selama lebih 5 tahun berada di Jepun. Yang ini kisah yang ingin saya sampaikan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Samsuri. Saya ingin Casey bacakan kisah pengalaman saya kepada semua pendengar Misteri Jam 12 tentang pengalaman saya yang diganggu ketika saya berada di Jepun untuk bertugas di sana. Peristiwa yang saya nak ketengahkan ini berlaku di salah sebuah apartmen yang saya sewa.
Pendengar Ria 897, sebelum saya mendapat sebuah rumah, saya ni tinggal di sebuah apartmen. Apartmen ni boleh saya katakan macam rumah flat. Saya tinggal di tingkat 3, Casey. Rumah saya di tingkat 3, sedirit dengan rumah-rumah yang lain. Rumah tu memang jauh daripada pusat bandar. Inilah yang nak diceritakan oleh Samsuri. Dalam rumah tu ada 3 bilik tidur. Bilik tidur ada 3, ruang tamu, ada dapur. Bila saya pertama kali jejakkan kaki dalam rumah tu, rasa agak seram sedikit. Kerana pertama kali saya berada di negeri orang, jauh daripada keluarga saya dan jauh daripada keriuhan dalam rumah. Saya datang dari keluarga yang besar, kata Encik Samsuri. Adik-beradik saya 6 orang termasuk saya. Campur ibu dengan bapa saya yang tinggal serumah. 8 orang dalam satu rumah, Casey. Memang kecoh, memang riuh. Tapi kali ini saya bertugas. Syarikat saya hantar saya ke Jepun untuk bertugas di sana. Sampai seorang diri, tidak ada saudara mara di sana. Saya masuk ke sebuah apartmen yang saya sewa sebelum syarikat saya mendapatkan saya rumah. Masuk dalam apartmen tersebut. Waktu tu saya ingat lagi, saya sampai jam 10.30 pagi waktu Jepun. 10.30 pagi saya sampai. Masuk dalam, rasa macam seram lah, Casey. Saya masuk, tarik beg saya. Kemudian saya masuk bilik nombor 1, bilik nombor 2, bilik nombor 3. Saya tengok dekat ruang tamu, masuk dalam tandas. Saya buka tingkap. Pendengar Ria 897, kata Encik Samsuri, pada malam yang pertama bila saya berada di rumah yang saya sewa ni, ibarat seperti rumah flat, Casey. Saya sedang duduk dekat ruang tamu. Tiba-tiba, pintu di salah satu bilik yang ada dalam rumah tersebut. Pintu tu, Casey, bergerak dengan sendirinya. Anda bayangkan, kalau pintu tu bergerak, sedikit tidak mengapa. Saya boleh terima. Mungkin saya boleh rasa angin tiup, ataupun mungkin pintu tu memang terbergerak sendiri sebabnya longgar hinge pintu tersebut. Tapi kata Encik Samsuri, yang membuat saya curiga dan takut, pintu yang disebutkan, salah satu pintu lah, bergerak sampai dekat depan, di mana pintu nak bertemu dengan bingkai pintu tersebut, ataupun dikatakan sini door frame. Pintu tu berhenti dan kemudian tutup terus perlahan-lahan, seperti orang di belakang pintu tolak pintu tu dengan perlahan-lahan. Sekarang, Casey, siapa yang tak takut? Pendengar Ria 897, Cik Samsuri kata saya bangun dari tempat duduk. Sambil saya berdiri, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya baca terus, Casey. Sambil berjalan menuju dekat pintu, saya pegang pintu tu, meremang bulu rumah. Ya Allah, ya Tuanku, tolonglah. Saya tolak pintu. Dalam bilik memang tidak ada sesiapa. Casey, malam tu saya takut. Saya tidur, saya tak matikan lampu. Malah saya masuk dalam bilik, tutup pintu dan terus tidur, lelapkan mata. Malam berlalu begitu saja. Saya bangkit pada waktu pagi. Saya makan. Saya keluar seketika untuk tengok apa yang ada berdekatan dengan tempat yang saya sewa ni. Dan apa yang berlaku, Casey? Apa yang berlaku berikut ni memang memerajatkan saya. Bila saya pulang, malam yang kedua, Casey, saya masih belum lagi bermula bertugas. Syarikat beri saya lebih kurang 2 minggu untuk serasikan diri dengan keadaan sekitaran, dan baru selepas 2 minggu saya akan bertugas. Malam yang kedua, sama juga, Casey. Saya kena gangguan. Kali ini amat teruk sangat. Saya sedang berada dalam bilik, Casey.
Televisyen yang ada di ruang tamu saya angkat letak dalam bilik. Sebabnya senang. Saya tidur, saya hidupkan TV. Dan kemudian saya boleh baring atas katil. Kalau terlelap mengantuk pun saya akan tidur dekat atas katil. TV itu seolah-olah menjadi teman saya bila saya tidur. Dan akhirnya saya sedang menonton TV, tahu-tahu saya terlelap tidur di atas katil saya. Pendengar Ria 897. Saya katakan tadi, bila saya tidur, saya akan masuk dalam bilik ini, saya akan tutup pintu. Lampu semua saya buka. Apabila saya terbangun, kata Encik Samsuri, TV masih menyala. Tapi yang memeranjatkan saya, pintu bilik saya terbuka luas. Ruang tamu yang mana saya katakan tadi lampu dibuka, bila saya pandang dekat ruang tamu, lampu ruang tamu dimatikan. Sekarang persoalannya, siapa yang buka pintu bilik saya? Katanya sekarang persoalannya, siapa yang buka pintu bilik saya dan siapa yang matikan lampu di ruang tamu? Casey, apa yang bakal saya ceritakan mungkin tak akan percaya pendengar-pendengar. Mungkin Casey pun tak akan percaya pengalaman saya. Apabila dah sedang saya baring, saya dah terperanjat ni, pintu terbuka. Tengok dekat ruang tamu, tiba-tiba Casey saya nampak ada perempuan sedang berdiri tegak. Rambutnya panjang sangat sampai ke lantai. Perempuan tu bergerak perlahan-lahan menuju ke arah pintu bilik saya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil pejam mata dan membaca kisi surah Al-Fatihah. Bukan sekali, berkali-kali saya baca. Kata Encik Samsuri, apabila saya buka mata perlahan-lahan, pintu bilik saya dah tutup. Bilik saya masih berlampu dan TV pun masih lagi hidup di depan saya. Pendengar Ria, pada suatu hari lah, saya ni masih belum lagi fasih berbahasa Jepun. Tapi anda bayangkan ini yang diceritakan oleh Encik Samsuri Yang dikongsi sama oleh Cik Samsuri katanya di sini, apabila saya berjumpa dengan seorang jiran saya, kami naik lift bersama. Saya pun cakap sesuatu pada dia. Saya tanya, boleh tak ikut aku sekejap? Dia seolah-olah pada mulanya macam merasa tak nak ikut ni. Dia keluar, kemudian saya cakap, minta maaf. Saya kata, tahu tak dengan rumah yang dekat ujung saya tinggal? Dia hanya sebut satu perkataan, Gosuto, Gosuto. Apa yang perempuan ni cakap ni? Saya dekat tangan ni ada buku ahli bahasa Inggeris Jepun. Saya flip cari Gosuto, Gosuto apa benda ni? Kemudian wanita ni terus masuk ke dalam lift dan naik ke atas. Pendengar dia, Casey nak tahu yang disebutkan Gosuto adalah hantu dalam bahasa Jepun. Saya rasa terkejut Casey. Dan pada petang tu, saya telefon syarikat saya dan tanya, boleh tak kalau mereka mendapatkan saya tempat tinggal yang lain sebab saya tak selesa dengan rumah ni. Alhamdulillah Casey, malam tu juga ada pemandu syarikat datang jemput saya, ambil barang-barang saya dari atas. Saya pun keluar. Dalam kenderaan bila memandu, dia bercakap dengan saya dalam bahasa Inggeris. Katanya, apartmen yang kau tinggal tu dulu ada perempuan mati gantung diri.
Saya tanya, mana kau tahu? Orang-orang yang tinggal dekat situ bilang aku. Saya terdiam. Pendengar Ria, rupa-rupanya tempat tu ada bekas orang bunuh diri. Tapi saya bersyukur, sebabnya saya dah pindah ke tempat lain. Ini masuk tahun yang kelima saya duduk di Jepun. Dan tak tahulah lagi berapa lama saya akan berada di sini. Tapi sekarang saya dah fasih berbahasa Jepun. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Terima kasih pada Cik Samsuri yang berada di Jepun. Wah, hantu Jepun si Gosuto. Mungkin Gosuto kata beliau dalam bahasa Jepun maknanya hantu lah. Gosuto. Baik, terima kasih juga pada yang sedang memantau Facebook Ria, Facebook DJ Casey, dan di Facebook saya sebenarnya. Kalau mungkin anda belum lagi menonton video, ini merupakan video lakonan Zizan dan juga Johan. Dalam video tu saya dah masukkan tip 5 tip kalau anda berdepan dengan hantu, apa yang boleh anda lakukan. Ramai dah tengok video tu dan mungkin akan ikutlah langkah-langkah tip yang diberikan. Saya paling suka tip yang kelima dalam video yang saya kongsi di Facebook saya. Jadi mungkin anda boleh ikut tip nombor 5. Anda rasa anda ada masa tak nak buat tip nombor 5 tu? Kita akan teruskan liburan. Anda boleh hubungi saya sebentar nanti. Tapi sekarang kisah yang akan dibacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah selanjutnya ini yang ingin saya bacakan kiriman daripada seorang pendengar. Saudara, kisah ini dialami oleh seorang suami. Yang ini namanya Encik Jali. Encik Jali berkongsi peristiwa. Kata Cik Jali, saya ni gemar bermain komputer dan khususnya saya suka bermain game bola di komputer saya. Dan saya ada satu bilik khas lah. Bilik tu di mana saya letakkan laptop, saya letak komputer dan juga saya meletakkan PlayStation 3. Waktu itulah, sekarang dah PlayStation 4 kalau tak silap saya. Jadi Cik Jali ni memang gemar main game. Pagi, petang, siang, malam lah saya rasa. Duduk depan game tu, depan TV main game 24 jam. Dan game yang beliau suka main adalah game bola lah. Saya rasa ni mungkin FIFA agaknya. Baik, peristiwa yang dialami ni, kata beliau, daripada kisah yang saya baca tadi, anda bayangkan kalau hari biasa beliau bertugas lah, saya rasa mungkin tak pasti jam berapa dia pulang. Tapi selalunya dalam kisah yang diceritakan ni, beliau akan bermain game. Bila dia balik kerja ni, mungkin dia akan makan, salin pakaian, mungkin akan solat dan sebagainya. Dia akan hanya main game pada waktu malam. Sambil-sambil kadang-kala mendengar rancangan MJ12 sambil bermain game. Dan kadang-kala bila perasaan takut mula datang, dia tak akan dengar MJ12 tapi dia tetap akan bermain game. Jadi satu hari ini, inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Jali kepada saya dan juga anda para pendengar MJ12 tentang apa yang berlaku ketika dia sedang bermain game. Dalam rumah saya, kata Encik Jali, saya tinggal bersama dengan saya, isteri saya, ibu mertua saya dan anak saya seorang. Kami mempunyai seorang saja cahaya mata dan cahaya mata saya yang berusia 7 tahun duduk dan tidur sebilik dengan neneknya. Saya ni tinggal di rumah 4 bilik. Jadi ada katanya di sini rumah 4 bilik, ada 3 bilik tidur. Satu bilik tidur saya bersama dengan isteri, satu bilik tidur ibu saya dengan anak saya, satu lagi bilik tidur anak saya. Dia tak suka tidur seorang-seorang, dia suka tidur dengan neneknya. Jarang dia tidur dalam bilik, dan bilik itulah yang saya gunakan sebagai tempat bermain game. Jadi setelah anak saya dipindahkan kepada bilik neneknya seketikalah, bilik tu saya jadikan bilik tempat bermain game, di mana komputer, PlayStation semua ditempatkan dalam bilik tersebut. Sekitar jam 2 lebih pagi, selepas MJ12 tamat siaran, saya tetap sedang khusyuk bermain game sebabnya esok saya tidak bertugas. Apabila saya ternampak mak mertua saya jalan depan pintu bilik. Saya ternampak mak mertua ni terbungkuk-bungkuk jalan depan pintu bilik.
Kemudian saya bila dah ternampak mak mertua, baru saya teringat, dah 2:30. Ya Allah, tak nak tidur ke aku? Saya bertanya dalam hati. Okeylah, last. Saya cuba main lagi. Kemudian dalam masa lebih kurang 5 minit, saya pun dah menguap, dah mengantuk sangat. Saya matikan TV, matikan PlayStation. Saya pergi ke depan pintu bilik. Saya matikan lampu dalam pintu bilik. Kemudian saya keluar. Saya pergi ke dapur nak minum air. Tadi saya katakan saya nampak mak mertua saya jalan depan pintu bilik. Mungkin dia ke dapur untuk ke tandas minum air. Tapi yang anehnya, bila saya ke dapur, saya tak nampak pun mak mertua saya. Bayangkan pendengar. Apabila saya cuba tengok dekat tandas pun gelap, tak ada orang. Kalau mak mertua saya tadi pergi tandas, pergi dapur, kalau dia patah balik, saya boleh nampak Casey. Sedangkan saya tadi duduk tengah khusyuk main game dia, lalu saya boleh perasan, inikah saya dah habis main game, saya tak nampak dia. Dah minum air, saya berjalan menuju ke arah bilik mak mertua saya buka pintu. Perlahan-lahan saya tengok. Nak tengoklah anak saya tidur dengan mak mertua. Apabila saya tolak pintu bilik mak mertua, saya baru teringat. Anak saya, isteri saya, mak mertua saya tidak ada di rumah pada malam tu. Mereka berada di rumah adik ipar saya yang sedang sibuk membantu untuk majlis cukur rambut. Bayangkan Casey, apabila saya teringat mak mertua, anak dengan isteri tidak ada di rumah, terus meremang bulu roma. Siapa yang saya nampak wanita jalan depan pintu bilik? Untuk hilangkan rasa takut, saya konon-kononlah ambil telefon isteri saya. Isteri saya jawab. Hello, yang buat apa? Saya tanya isteri saya. Abang ni kat rumah adik lah, kata isteri saya. Kemudian isteri saya kata, abang ni suara segar ni, confirm baru habis main game. Saya terdiam. Alah, abang nak tidur. Ni sebelum tidur ni teringat kau, abang call lah kau. Padahal Casey, saya memang tengah takut pada malam tu. Yelah, banyak abang teringatkan saya. Abang main game mana ingat dunia? Saya ketawa Casey di telefon. Kemudian, abang main game apa ni? Game apa? Abang dah habis main game lah. Ya ke? Tapi kat belakang tu dengar macam orang bisik-bisik. Awak ni janganlah cakap macam tu. Saya dah habis main game pun. Bang, saya sumpah bang, saya dengar suara orang bisik-bisik dekat belakang abang. Dah lah yang, nanti abang call lagi abang nak tidur lah. Saya letak telefon. Saya jalan masuk dalam bilik. Bulu rumah saya meremang. Tutup pintu bilik, tengah baring, tit, message masuk. Saya periksa message. Abang, sumpah saya tak bohong, tadi saya dengar dekat belakang abang ada suara orang macam bisik-bisik, kata isteri saya. Saya reply balik. Saya kata, dah lah yang, anggap tak ada apa-apa sudah. Abang pun nak tidur. Doakan yang terbaik. Saya cuba lelapkan mata. Alhamdulillah, malam tu gangguan yang berlaku hanya isteri saya dengar, dan juga ketika saya nampak seperti ada wanita tua jalan depan pintu bilik saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Encik Jali. Itu dia kisah yang dikongsi sama oleh Cik Jali kita. Itulah, kadang-kadang kalau dah kemaruk sangat dengan game, isteri, mak mertua, anak tak ada rumah pun tak tahu. Saya harap anda jangan macam itulah kalau sedang mendengar sekarang ini. Sebabnya game ni, bermain game terlampau khusyuk sangat, terlampau kemaruk sangat, akan mungkin memecahkan hidup sosial kita, akan mungkin memecahkan benda-benda yang penting yang harus kita lakukan. Jadi ingatlah, main game tu biar berpada-pada. Ini dari kiriman Pujangga Malam, kata Gosuto ataupun hantu. Tapi ramai abang-abang yang mendengar lebih tahu istilah Shuto dan juga Yaro Cardo.
Itu kenangan bermain video Winning Eleven. Aku ingatkan dia cakap pasal hantu. Dia cakap pasal hantu bola pula. Jadi ada kata di sini, wah Casey daripada Mira. Kisah yang pertama tadi Jepun tu, saya boleh bayangkan Casey, perempuan tu diri tengah-tengah bilik sorang-sorang. Abang tu berani betul ya. Inilah antara cabaran yang dialami oleh mereka yang berjauhan dengan keluarga, mungkin kerana belajar, yang pertama. Yang kedua mungkin kerana tugasan. Yang ketiga mungkin ikut suami. Maklumlah suami mungkin orang berasal dari luar negara, kata beliau. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita akan jawab satu pemanggil di hujung talian. Boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Okey, terkisah dari teman kita, ada yang kata padan muka. Tahu pun tahu pun apa ni, tahu pun takut. Itulah saya rasa pelik betul. Betul-betul. Saya ada seorang kawan juga yang kemaruk main bola. Tak ingat dunia, beb. Tapi ada kawan-kawan saya yang main bola ingat. Waktu solat dia solat, waktu makan dia makan. Macam tu. Baik, kita bersama dengan seorang teman. Silakan. Hello, selamat pagi. Pagi. Saya off air tak? Siapa ni? Yelah. Yelah. Nak bercerita lah. Nak off air dengan isi tak? Kejap ya. Okey, saudara, kita akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti. Dan bercakap tentang video yang tadi saya mau naikkan lah. Saja tu berkongsi tip. 5 tip kalau berjumpa dengan hantu apa boleh buat. Yang belum tonton boleh tonton video. Ada yang kata, Casey, yang bab nombor 5 tu kekek sih. Mana ada time sih nak nyanyi lagu nasyid bila nampak hantu. Kalau tengah takut kadang-kadang awak akan rasa terpegun. Apa yang manusia boleh lakukan. Main-main. Baik, terima kasih diucapkan pada semua. Dan kita akan kembali sebentar nanti. Bertemankan saya Casey. Hari ini dah pun masuk 3 Ramadan 1435 Hijrah. Jadi mungkin yang sedang bertugas, apakah juada yang anda bawa bekal lah untuk santapan sahur anda nanti ya. Untuk panduan kita bersama sekali lagi, masuknya waktu subuh 5.40 minit pagi nanti ya. Waktu subuh 5.40 minit pagi, waktu imsak 5.30 minit pagi. Wah, bersyukur dapat jumpa dengan Ramadan kali ini ya. Baik, kita akan teruskan hiburan. Selepas ini anda boleh hubungi saya juga di 669-11897. Waktu serang 1.10 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897. Dan tadi telah pun anda dengar beberapa buah lagu. Kita akan bacakanlah kiriman-kiriman yang saya terima dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang kirimkan email, yang telah pun berikan maklum balas, yang suka dengan rancangan ini. Yang ini kiriman daripada Kak Ita. Katanya, Casey, MJ12, rancangan kegemaran akak setiap malam. Mendengar rancangan ini nak pada bulan Ramadan lagi bersemangat Casey. Sebabnya keluarga kakak akan bangun sahur lebih awal sekitar jam 2.30 pagi nanti. Sebabnya anak-anak selalu komplain kalau bulan puasa bangun pukul 4 pagi nanti tak boleh tidur balik. Oh ya, tak ya juga Lepas tu dah nak kena mandi, siap-siap pergi sekolah. Jadi 2.30 pagi bangun sahur. Kemudian paling-paling pun pukul 3 mereka bangun. Nanti pukul 6 kakak kejutkan mereka. Satu cadangan yang baik sebenarnya. Mungkin ada di antara kita macam tu lah. Kalau bangun pukul 5 pagi nak bersahur, ataupun 4.30 pagi lepas sahur masuk 5.30 pagi dah masuk subuh. Lepas subuh pukul 6 dah nak siap-siap pergi sekolah. Dah tak boleh tidur. Ada yang memang mempunyai satu cara yang lain lah. Jadi bagus bangun pukul 2.30 tu, kira lepas makan boleh tidur balik lah. Cadangan yang cukup baik sekali. Baik, kita akan saya akan jawab panggilan. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini kiriman daripada siapa lagi ni? Di Facebook Ria pun ada, Facebook Casey pun ada. Jangan lupa saudara, kalau anda ingin hubungi saya, silakan 669-11897. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan saja. Kiriman-kiriman daripada pendengar kita. Yang ini dari siapa ni? Datin Mimis. Kisi, siapa yang nyanyi lagu ni? Lagu mana tadi? Adakah lagu yang penyanyi wanita tadi saya dah sebutkan? New Cyclone. Lagunya mana tadi tu? Ini dia. Lagunya Hidup Sepi Tanpamu. Baik, saya akan menjawab panggilan anda 669-11897. Tapi sebelum tu ada kisah ringkas ingin saya bacakan. Kiriman daripada Encik Abu... mana ni? Ini dia. Dari Encik Abu Umar. Abu Umar berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12.
Apa khabar Casey dan juga pendengar rancangan Misteri Jam 12? Nama saya Abu Umar. Saya adalah seorang pendengar berasal dari Johor. Peristiwa yang saya ingin berkongsi pada Casey, ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh anak saya yang berusia 14 tahun. Saya adalah seorang anak perempuan. Anak perempuan saya ni ada kalanya boleh nampak sesuatu yang kita tak boleh lihat dengan mata kita sendiri. Pernah sekali kejadian ini berlaku apabila anak perempuan saya temankan saya pada waktu malam sekitar jam 9 lebih untuk periksa reban ayam kami dah pun ditutup ataupun tidak. Casey, kalau reban ayam saya kadang-kala ni saya terlupa nak tutup ataupun tak tutup dengan betul, ayam-ayam akan terlepas. Dan satu lagi ni adalah binatang-binatang buas yang akan datang, Casey. Jadi kata Encik Abu Umar, saya ajak anak perempuan saya keluar untuk pergi ke reban ayam di belakang rumah ni untuk periksa pintu tu dah ditutup ataupun dah ditutup rapi ke belum. Saya pun berjalan. Sedang saya berjalan menggunakan lampu solo lah. Maklumlah belakang rumah saya ni memang gelap. Jadi tengah jalan tiba-tiba anak saya pegang tangan saya. Bila anak saya pegang tangan saya dah tahu mesti ada benda yang dia ternampak. Kemudian saya pun kata pada dia, tak nak pergi sana Dia pun angguk tak nak pergi. Okeylah, tak apalah, kita balik rumah Dia angguk. Kemudian dia cakap dengan saya seolah-olah dalam nada berbisik, Abah cepat Abah. Cepat Bah balik Bah, kata anak gadis saya. Saya rasa meremang tu Casey. Bah cepat Bah. Kami berdua pusing jalan. Saya jalan macam biasa, tapi anak saya yang pimpin tangan saya jalan laju sambil tarik tangan saya. Pendengar ya, bila sampai depan pintu rumah, anak saya pun masuk dalam. Tak toleh belakang, anak saya kata, Bah, tutup pintu Bah, tutup pintu. Saya pun tutup pintu. Kemudian saya panggil anak saya duduk dekat ruang tamu. Duduk, tenangkan diri dan saya suruh dia baca surah ikut saya. Supaya dia tidak terganggu sangat Casey. Teruk nanti kalau malam dia tidur. Setelah dia tenang, saya tanya kenapa. Tadi apa yang berlaku dekat luar? Mula-mula dia tak nak cakap Casey, tapi saya perlu tahu. Saya tanya lagi. Cakap dengan Abah lah. Kenapa? Nurin dapat apa kat luar? Tadi bila Bapa nak pergi tempat reban ayam, dekat depan reban ayam, Nurin nampak ada makhluk hitam tinggi besar. Makhluk tu tengok dekat kita. Lepas tu dia jalan pelan-pelan dekat kita. Saya dengar saya terperanjat. Adakah itu antara sebab ayam-ayam saya kebelakangan itu ada 2-3 ekor mati? Kemudian saya tanya pada anak lagi, Nurin jangan takut kita dalam rumah ni. Nurin tidur masuk bilik ya. Kemudian anak saya kata dekat saya, dia bisik lagi, Papa, malam ni Nurin nak tidur dengan Mak boleh tak? Tidur dengan Mak? Boleh. Nurin tidur dengan Mak, Babah tidur dekat bilik Nurin Papa jangan tidur sorang-sorang. Kenapa pula? Kenapa masih takut Papa, benda tu duduk tepi Bapa. Casey, saya dengar anak saya cakap yang dia nampak benda hitam tu tengah duduk di tepi saya. Saya terhenti sejenak. Saya pegang tangan anak saya dan saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan terus saya baca sampai habis.
Anak saya mula-mula takut, tapi bila setengah jalan tengah baca, dia ikut saya baca. Ikut baca, habis. Saya baca lagi sekali. 3 kali saya ulang Ayatul Kursi. Saya tanya pada anak saya, Nurin kena tolong mak, kena tolong bapa. Ada tak dekat situ lagi? Anak saya buka mata perlahan-lahan dan saya dapat lihat berbola mata anak saya. Tengok kiri, tengok kanan, pusing belakang. Semua arah dia tengok. Bapa, benda tu dah tak ada. Saya dengan anak perlahan-lahan jalan pergi bilik. Anak tidur dengan isteri di atas katil. Saya terpaksa tidur di atas lantai. Itulah kisah yang dikirimkan oleh Encik Abu Umar, berasal dari Johor, dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita jawab panggilan sekarang 66911897. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Ni Alfan. Alfan, panggilan dari mana Alfan? Dari Camp. Ada kisah tentang apa Alfan? Silakan. Ni saya nak apa ni, ceritakan tentang kisah saya kat dalam camp. Apa tu, ada satu kali saya tengah outfield, habis dekat alam hutan. Sekali ada apa ni, kita driver tau, jadi kita park lori semua sama-sama tepi-tepi tau. Sekali ada satu part tu, kat belakang lori tu ada macam benda putih kat atas lori tau. Jadi saya tak perasan, kawan saya cakap, kau park lori kau kat sebelah mana tu? Saya pun cakap dengan dia, kat tepi tempat dasar lah. Saya dah cakap, itu kan tempat diorang tanam mayat-mayat semua. Saya pun, kau betul. So, saya pun pergi tengok. Tadi saya nampak benda putih tu. Baik, kita jawab panggilan selanjutnya. Silakan 66911897. Ini kiriman daripada Syarmilah kata, Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi pengalaman. Ini berlaku di rumah lama saya di Tanglin Halt. Saya tinggal di Tanglin Halt satu ketika dahulu. Pernah sekali tu, untuk beberapa hari lah, dalam seminggu, di tepi rumah saya kedengaran suara seolah-olah ada perempuan menangis. Bukan saya, malah suami pun turut dengar. Dan pada mulanya kami pada malam tu buat tak indah lah. Kami cuba tidur, lelapkan mata. Tapi bila berlaku buat kali kedua, menjadi marah lah sebabnya mengganggu saya dengan suami. Waktu tu saya dengan suami bertugas, kedua-duanya bertugas. Dan apa yang berlaku, suami saya keluar. Saya temankan suami. Dan saya kata pada suami, nasihat pada dia, bang, kalau kat luar tu ada orang, abang jangan marah. Orang tu tengah sedih, abang cakap baik-baik. Abang tahulah. Suami pun keluar, depan pintu, buka pintu rumah. Masih lagi kedengaran kisi, perempuan menangis. Saya pun diri depan pintu besi lah, sambil tangan saya pegang pintu besi. Suami pakai selipar keluar dari rumah, berjalan menuju dekat tepi tangga koridor rumah kami. Sampai dekat koridor, suami tengok kiri, tengok kanan. Saya angkat tangan lah, ada tak orang? Suami kata tak ada orang. Rasa pelik kisi. Jadi kita pun masuk dalam balik, tutup pintu. Kemudian suami kata, mungkin agaknya dia dengar kita buka pintu, dia terus lari, kata suami. Okey, masuk dalam, dah tutup pintu, masuk bilik tengah baring kisi. Saya dah nak terlelapkan mata, dengar lagi suara budak menangis. Dalam hati, budak perempuan ni apa ni? Main-mainkan kita ke? Suami naik marah. Suami bangun, saya pun ikut suami. Suami keluar, buka pintu. Sampai depan, dekat tepi tangga, masih tidak ada orang. Suami kata tunggu kejap. Suami naik atas. Tak tahulah tingkat berapa. Saya tengah tunggu dekat tepi pintu besi ni, tengah tunggu suami untuk turun. Tiba-tiba kisi saya dengar budak suara menangis di tepi tangga. Tapi suami saya tak ada. Lat beberapa minit suami turun. Abang tak tahu mana pergi lah.
Kemudian suami masuk dalam, tutup pintu. Katanya sini, saya kata pada suami, bang, janganlah fikir bang, kita tidur sudahlah bang, tak sedap hati lah bang. Dan Casey percaya ataupun tidak, gangguan tangisan ni dalam seminggu berlaku beberapa hari Casey, sebelum ia hilang terus dan tidak mengganggu saya dengan suami untuk malam-malam berikutnya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kiriman daripada teman kita yang berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini kiriman dari siapa ni? Muhammad Ikhwan, ada kirim gambar di Facebook saya. Katanya dalam gambar ni beliau letak penjelasan ataupun komen di sini. Ini adalah tempat paling angker di Tanjung Balai Karimun, di Gloria tempatnya, namanya Gloria. Di sini juga tempat orang memuja dan mencari nombor keberuntungan. Tengok tempatnya, kalau terang-terang macam ni okey lah Tapi kalau dah malam-malam, seram tengok tu. Baik, silakan 669-11897. Baik, silakan 669-11897. 669-11897. Anda sedang bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Jaafar. Cik Jaafar. Panggilan dari mana Cik Jaafar? Saya tengah kerja lah ni. Bertugas. Dan kisah pengalaman Cik Jaafar tentang apa ni? Saya ni sejak waktu saya umur 21 tahun lah. Silakan. Waktu tu umur saya 21 tahun. Saya tinggal Pasir Panjang. Tapi main jauh-jauh lah tempat. Lorong Berseri. Satu malam tu, kira hari, tak salah kalau tak jumpa saya lah, hari Sabtu malam minggu. Lepas kerja pukul 11 saya balik naik bas, turun dekat Pusara Aman, lah dekat masjid tu kan, dekat surau tu. Nak seberang masuk pergi Lorong Berseri lah. Jalan Berseri saya tembus jalan dekat kubur tu lah. Tembus jalan kubur tu nak pergi Lorong Berseri, lebih dekat lah. Jalan jauh depan, agak jauh. Jalan road depan tu banyak jauh. Potong lorong kubur lah. Nak pergi rumah members. Dalam perjalanan tu nampak satu kakak pun ni tengah terbang. InsyaAllah itu dah, tapi umur 21 saya cakap takut pun tak takut, seram pun tak seram, berani pun tak berani. Main jalan je sampai ke rumah members. Tak masuk kampung baru rintang pukang sampai rumah members, barulah kita kata-kata. Itulah pengalaman saya. Terima kasih ya. Okey. Kembali. Baik, silakan 669-11897. Baik, sementara saya nantikan panggilan selanjutnya. Ini kisah yang ingin saya ceritakan, datangnya daripada Kak Syamsiah, berkongsi pengalaman. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman yang kakak nak ceritakan ini berlaku di rumah kakak di Sengkang. Tapi Sengkang dulu dengan Sengkang sekarang memang jauh berbeza. Waktu kakak baru saja berpindah di Sengkang ni Kisi, stesen MRT pun kakak rasa belum siap lagi Casey. Cuma ada stesen bas. Stesen basnya bukan stesen bas macam sekarang, dekat tepi-tepi jalan. Kakak ingat lagi, ketika baru pindah dekat kawasan tu, banyak sangat anjing-anjing liar. Dan juga rumah kakak ni di tingkat 4. Casey bayangkanlah, kakak seorang saja yang tinggal dekat tingkat 4, rumah lain semua kosong, belum ada penghuninya. Begitu juga dengan tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat-tingkat yang lain cuma ada 1 atau 2 orang. Kalau tak silap kakak, seingat kakak lah, ketika kakak berpindah dekat blok kakak di Sengkang dahulu, cuma ada satu blok tu, cuma ada lebih kurang dalam 20 keluarga sahaja yang tinggal. Dan kakak ni di tingkat 4 hanya seorang saja. Yang lain masih belum ada penghuninya. Lebih kurang nak dekat sebulan lebih kakak duduk dekat blok tu, tingkat 4 kosong, tidak ada orang lain. Pengalaman yang kakak nak ceritakan ni berlaku dalam rumah kakak. Pada waktu tu, kakak ni kalau duduk rumah tak suka sangat tutup pintu. Kakak akan buka pintu.
Bila kakak duduk dalam rumah baru ni, suami bertugas sebagai seorang pemandu teksi. Suami dah keluar dah. Kakak pula dengan anak. Ingat lagi anak kakak dua-dua tengah tidur dalam bilik. Kakak pula sedang sibuk Casey buat knitting, menjahit lah di ruang tamu sambil pintu rumah terbuka luas. Tapi pintu besi tu kakak dah tutup, dah gunakan mangga. Tengah kakak buat knitting, katanya Kak Samsia, apa yang berlaku? Kakak nampak ada orang lalu depan rumah tau. Wah, kakak ingatkan dah ada orang pindah lah. Jadi kakak rasa macam akhirnya kakak ni ada jiran lah. Nampak tau di jalan depan rumah kakak. Kemudian dia pergi dekat ujung. Kakak tak tahulah blok unit mana yang dia tinggal. Tak apa, tengah jahit-jahit lagi, tahu-tahu kakak dengar suara. Assalamualaikum. Kakak ingatkan ada jiran lah yang beri salam. Kakak pun jawab, Waalaikumsalam. Kakak tengok dan tenung dekat depan pintu. Aku dengar orang beri salam. Mana orang dia? Dalam hati bertanya. Kakak tengok dan tenung lama-lama dekat pintu. Tahu-tahu Casey, kakak dengar suara orang sekali lagi. Assalamualaikum. Kakak pun apa lagi Casey, nak tutup pintu kakak takut. Kakak bangun dari tempat duduk, pergi bilik anak. Kakak kejutkan anak kakak. Adam. Waktu tu anak kakak berusia 16 tahun. Adam bangun. Tanya, ya mak, ada apa mak? Temankan mak boleh tak? Anak kakak pun bangun. Dengan keadaan mata mengantuk sampai dekat ruang tamu. Kakak kata, Adam, tolong mak tutup pintu. Kakak konon-konon bidik lah. Dekat depan pintu ada cicak. Anak tahu yang kakak takut cicak. Anak kakak jalan depan sampai depan pintu, tolak pintu dan kunci dari dalam, baru masuk ke dalam bilik untuk tidur. Casey, kakak masih tak boleh lupakan. Kakak yakin 2 kali kakak dengar ada orang beri salam dengan suara yang melirit. Assalamualaikum. Waktu sekarang 1.47 pagi dan saya akan buka talian untuk anda berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Is, nama gelaran je. Jadi Is, panggilan dari mana Is? Daripada Payung. Dan kisah tentang apa, silakan. Okey, ni kisah daripada Pulau Tekong. Umur saya dalam belasan tahun lah. Ini ada 2 cerita. Yang cerita pertama ni, Casey tahu tak yang Pulau Tekong ada 2 jeti? 2 jeti. Satu jeti orang turun, naik turun. Dari satu jeti apa ni? Kereta api dah pecah. Yang lama punya kan? Okey, saya habis sepupu. Itu time dia kena sampuk dekat situ. Itu time dia dah kena sampuk, dia balik. Kali macam monyet lah. Dia loncat dekat katil. Kan ada katil baby yang kandang. Dia loncat macam monyet. Itu yang pertama lah. Tapi alhamdulillah berubat dah baik lah. Yang kedua pula, saya tengah tidur malam tu. Yang ke kampung kan rumah papan. Tapi saya suka tidur sandar papan. Habis sebelah pula saya habis pupu. Tapi sekarang dia dah arwah. Saya tidur macam biasa. Kalau macam bunyi apa segalanya, kalau bunyi depan saya pun duk buat apa, saya tak ada rasa dengar tau. Tak ada bunyi apa, tak dengar. Saya tidur macam tidur orang kata tidur mati. Kalau macam mana saya tidur sandar papan telinga saya. Kali dia ketuk depan telinga saya. Saya melenting. Macam mana saya boleh melenting tau? Sampai tersadar melenting, melompat. Saya tidur boleh melompat. Kali saya kejut tok saya bilang dengan tok, saya tengah tidur ni ada orang ketuk kat telinga saya ni. Kali tok bilang, tok saya bilang apa? Dia bilang, tidur sudah. Itu dia nak gurau-gurau dengan kau. Gurau tok, kau cakap. Itu macam ada ketuk kat depan telinga saya, dia gurau.
Lepas tu saya tolak sepupu saya tepi papan tu, saya tidur bahagian luar. Itu saya punya pengalaman lah. Jadi anda katakan yang jeti tu apa yang dikatakan tentang jeti di Pulau Tekong tu? Saya ada kisah-kisah seram tentang jeti yang dekat trek kereta api tu. Kalau nak cerita tu panjang, banyak tak cerita itu. Sebabnya ada yang kirimkan kiriman di Facebook katanya Casey, dekat trek kereta api jeti Pulau Tekong tu memang seram. Tak percaya tanya abang ni. Betul. Memang seram. Ini apa yang anda pernah dengar? Saya tak pernah ke sana lah. Jadi apa yang pernah anda dengar kisah berkaitan dengan trek kereta api tu? Cuma saya tak tahu. Cuma saya budak lagi, saya tak tahu kisah tu lah. Cuma yang saya tahu tu yang sepupu saya kena sapu kat situ. Itu cuma kereta api tu kan dah pecah kan. Separuh je pada setengah pada jeti yang kita turun naik lah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali. Baik, silakan 669-1197 669-1197. Okey, yang ini kiriman daripada Azza. Katanya Azza, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pernah ikut suami saya menziarahi kubur arwah nenek dia. Dan ini berlaku pada tahun 2008. Pada waktu itu kami kunjungi pusara abadi sekitar jam 6.30 petang. Suami sedang memandu, tiba-tiba dia tergerak hati untuk ziarahi kubur arwah neneknya. Katanya dah lama dia tidak ke sana. Jadi suami pun mengajak saya lah, kita pergi ke sana dan sampai sekitar 6.30 petang. Bila memandu masuk dalam, ada juga yang dah memandu keluar daripada kawasan kubur sebabnya dah nak dekat waktu maghrib. Apa yang berlaku bila suami sampai tu, suami pun dah memang siap beli bunga dan suami letakkan kenderaan dekat tepi jalan kecil. Kemudian saya dengan suami keluar, berjalan menuju dan mencari kubur arwah nenek beliau. Bila dah jumpa kubur tu, suami pun siram sedikit air dan tabur bunga lah. Dan kemudian suami duduk depan kubur membaca surah yang dibawa bersama merupakan buku Yasin. Saya tengah duduk tengok suami baca, saya pun duduk dengar je lah sebabnya saya ni tak fasih membaca kisi. Suami tengah baca dan baca, saya terpandang dekat satu sudut lah, iaitu terletaknya agak jauh daripada kubur arwah nenek suami saya. Kelihatan seperti ada perempuan. Yang perempuan ni kisi, saya lihat dia sedang berdiri di atas kubur. Bukan duduk dekat tepi di mana saya dengan suami sedang duduk di tepi kubur arwah nenek dia, tapi wanita tersebut berdiri di atas kubur. Saya rasa saya macam tersalah pandang. Saya nak tegur beritahu suami, takut mengganggu suami sedang baca surah Yasin untuk arwah nenek dia. Saya pun tunggulah. Dan apabila saya sedang duduk ni, saya tengok wanita itulah, perempuan tu beberapa kali masih lagi sedang berdiri. Dan saya pun dengar suami baca, dengar sampai saya ni seolah-olah macam khayal. Tahu-tahu bila suami habis baca, suami pun ajak saya lah, jom kita balik sebabnya dah nak dekat waktu maghrib. Habis suami baca, kisi pendengar Ria 897, saya tengok wanita yang berdiri dekat atas tanah kubur dah tak ada. Saya nak tegur beritahu suami pun dah tengok waktu maghrib. Saya dengan suami masuk dalam kenderaan. Suami keluar daripada tapak tanah perkuburan. Dalam perjalanan nak dekat sampai rumah, saya cakap pada suami, "Bang, tak maaf bang, tadi bila abang tengah baca, saya beritahu apa yang saya nampak pada suami saya." Pendengar Ria, suami saya kata, "Dahlah, jangan tegur. Dekat kubur ni macam-macam awak boleh nampak. Kadang-kadang benda yang baik, benda yang tak baik pun senang-senang kita boleh nampak. Apa yang kita perlu buat bila sampai kubur, baca Al-Fatihah, sedekah pada mereka yang meninggal. Tak kisah pun dengan apa yang berlaku dekat sekitaran kita ya," kata suami pada saya. Saya hanya berdiam dan senyum. Alhamdulillah Casey, tidaklah ada apa-apa yang menyeramkan. Setakat saya nampak ada perempuan berdiri di atas kubur seseorang.
Baik, kita akan jawab panggilan. Silakan 66911897 kisah pengalaman mungkin pemanggil kita yang terakhir pada malam ini dalam rancangan MG12. Dah lebih kurang lagi 6 minit sebelum saya akhiri tugas. Silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Halo KC, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Radin. Ya, salam Ramadan untuk kamu dengan istri yang tercantik, dengan anak yang lanang yang ganteng ya. Ya, terima kasih. Pak Radin, ni ada Pak Radin dah telefon ni Pak Radin ni timing memang cantik ya. Ya benar. Tapi Pak selalu Radin apa dia? Selalu mesti di hujung Jadi Pak Radin, ini saya terima banyak maklum balas daripada pendengar. Kalau boleh Pak Radin malam ni cerita bab Pak Radin mungkin memberi tip kepada pendengar-pendengar, tak boleh tak? Tip tentang mungkin kalau berdepan dengan makhluk halus, mungkin kalau balik rumah ternampak sesuatu ikut ataupun rasa meremang bulu rumah, masuk dalam lift seorang seperti ada sesuatu di belakang ni, apa tip yang boleh Pak Radin berikan ni? Ini Pak Radin nak cakap KC. Kadang-kadang malam tak berbau, tapi benda ni KC, ni Pak Radin cerita tentang tip berkenaan bertempung dengan alam gaib atau kita bertemu alam gaib. Sebenarnya ni adalah bagaikan jodoh juga KC. 1 second, 1 saat apa nak terjadi pada manusia, tiada siapa yang tahu kudrat ilahi. Wa ima, walaupun ajal maut, walaupun kemalangan, walaupun kecelakaan. Tapi tentang tip tentang kalau kita bertemu alam gaib ni semua, KC ini ibarat apa tak KC? Bukan kita nak KC. Kadang-kadang terjadinya kita terjumpa alam gaib ni dua KC. Bagi wanita kadang-kadang keadaan tu kurang bersih, tapi bagi kadang-kadang ada masa semangat yang tak kuat. Benda gaib ni KC, dorang mempunyai satu jiwa juga, walaupun dorang dalam golongan alam gaib, tapi dorang memiliki satu yang dipanggil sebab apa? Dorang alam apa tahu? Roh keluyuran, alam sukma KC, iaitu dorang ada dapat merapiskan, dapat merasakan orang tu ada semangat kuat atau tidak KC. Itu pasal by God will power, kita mesti ada a strong will power dalam apabila kita berjalan mana-mana. Contoh Pak Din cakap, kalau sesiapa bertembung, kita balik kepada tip tu, kalau kita berjumpa kepada alam gaib atau kita mendadaklah kita ternampak bayangan hitam atau kita ternampak orang kata imbasan orang. Nombor 1, bayangan hitam. Tapi nombor 2, kadang-kadang bukan saja kita ternampak alam gaib KC, selalu kita terdengar orang menyebut nama kita. Alam gaib ni KC, dia boleh mengenal nama kita KC. Kadang-kadang mungkin kadang-kadang kawan-kawan kita dalam perbualan dia suka sebut-sebut nama kita. Jadi benda ni terikut-ikut KC. Alam gaib ni dia boleh ikut apa yang manusia punya kata-kata dan bersuara. Itu yang seperti contoh ni Pak Ni cakap, katakan perempuan sama perempuan kalau dia berjalan, dia kalau cakap aku takutlah tempat ni macam keras Bila kita cakap tempat tu keras, wujudlah KC, orang kata dia akan bertindak dan dia akan menunjukkan kekerasan di tempat tu KC. Jadi tips sebenarnya apabila kita sebenarnya punca daripada kita berjumpa alam gaib ni dua KC. Nasib malam kita tak berbau pula, kita terserempak, dan lagi satu punca apa tau KC, kita dilanda oleh gelora emosi KC. Selalu kalau laki-laki atau perempuan, imah perempuan atau laki-laki pun, kalau kita dalam fikiran yang berkecamuk KC, kita akan cepat dihinggapi oleh tepat mengundang alam gaib tanpa disedari. Sebab fikiran yang berkecamuk tidak dapat memfokuskan apa saja kita mengelamun dalam alam khayalan waktu kita tengah pilu, tengah sedih, jatuh kasih ke out of fall in love yang dah tak putus cinta. Itu pasal orang putih cakap dalam bahasa Inggeris, a disappointed writer make a disappointed person make a good writer. Begitu juga a disappointed person or a human in a mentally punya disappointed distress create a havoc in dorang punya world life. Ibarat bahasa Melayu cakap, gangguan fikiran manusia yang runsing akan mengundangkan alam gaib. Bukan kerana kita alam gaib nak jumpa dia KC. Sebab fikiran berkecamuk tu dia akan membuat akan mudah diresapi oleh berbagai-bagai fikiran yang berkecelaru, dan termasuklah
alam gaib ini akan datang mengundang kita. Itu pasal kita sebagai manusia, Wak Imam macam Casey sekalipun atau siapa sekalipun, kita kalau ada pun fikiran dalam problem, apa pun masalah, katakan kita dalam kepiluan atau kesyaduan atau dalam keadaan yang amat tekanan di jiwa kita, janganlah kita ambil tu sebagai satu taksub dalam mengelamun dalam kita berjalan, Casey. Sebab mengelamun kita berjalan waktu taksub tu akan mengundang, orang kata alam gaib cepat tembak kita, Casey. Cepat memainkan imbasan bayangan dalam fikiran kita dan terjumpalah kita. Dan orang yang dalam mengelamun dan kecewa, Casey, diorang mudah terkesan dalam fikiran mereka dan itu yang mudah benda halus tu masuk. Itu pasal Inggeris cakap you must have a strong willpower, then only you can then by God wills everything will be okay. Atau dalam bahasa Melayu kita memerlukan semangat kerohanian yang amat kuat untuk kita menghadapi segalanya. Dan insya-Allah apa saja alam gaib yang datang, walaupun kita nampak benda gaib tu, kita tak akan cuak, kita tak akan lari walau setapak. Ibarat pantang aku undur setapak kalau kerohanian aku dalam keadaan begitu kuat, Casey. Tapi untuk kita balik kepada tip yang Casey minta pandangan, ini Pak Din cerita ikhlas. Kalau kita nampak saja apa saja benda gaib ke apa, Casey, satu je perkataan. Ini kita masuk pasal ni international kan, tapi kita masuk bab tentang orang Islam lah, hukum berbulan Ramadan. Pak Din kasih tip. Satu benda, Casey, apa benda kita nampak alam gaib, baik laki-laki atau perempuan, satu je ilmu petua dia, Casey, apa tahu? Kita ucapkan perkataan astagfirullah. Astagfirullah ni adalah ibarat apa tahu? Satu power yang benda halus ni akan lemah, Casey. Sebab kita mengucapkan nama Allah, kita beristighfar nama Allah, diorang pun tersentak beruk, Casey. Itu pasal the power istighfar. Wak Imam, apa pun kita lakukan, kalau kita nampak kita terlupa nak sebut Allah Akbar pun, kita sebutlah Astaghfirullahalazim. Kita sebut Astaghfirullahalazim, perkataan dia tu akan menghalang alam gaib ni untuk projek kita. Sebab the power of istighfar is too much great, it cannot, even the unseen force of the nightlife cannot penetrate, Casey. Dia akan lari. Ini Pak Din nasihat Ini bukan masuk beragama lah. Ini masuk satu tip. Dan untuk perempuan-perempuan, kalau misalan, kalau kita ternampak benda gaib atau orang-orang benda halus ke, macam katakan kalau ada perempuan terdengar orang panggil nama dia atau gini, cuma satu, in English apa tau? Just ignore it. Untuk wanita, kalau you dengar suatu bersuara panggil nama you dari belakang, you tengah balik dengan kawan, just ignore it. Macam ibarat apa, kalau when the guy want to tackle you, you don't love a guy, just ignore it lah. Orang kata, of course the person, benda halus ni, kalau kita tak mempedulikan dia kalah, Casey. Sebab apa? Mempedulikan dia, macam kita kalang kabut tengok, InsyaAllah, alamak apa dia, kita sebut alamak, lagi dia kronik, lagi dia cepat attack kita. Kalau kita dua saja nak kasih tip nak menghindari alam gaib, Casey, just ignore it. Dan lagi satu, astagfirullah dia. Kita jangan tengok dia, kita dengar nampak bayangan dia ke, atau dengar suara dia memanggil kita, kita ucapkan astagfirullahalazim. Kita ucapkan astagfirullah sebanyaknya dan hilanglah benda-benda yang mengganggu kita. Atau lagi satu, itulah Pak Radin cakap, ignore it. Ibarat jangan mempedulikan dia, buat seperti kita tu, dia tu tak wujud walaupun dia wujud. Benda yang wujud, apabila kita membuat dia tak wujud, maka tak wujudlah dia. Sebab apa? Dia tak boleh masuk alam minda kita. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia kisah yang ringkas seperti yang dijanjikan oleh Pak Radin dalam rancangan Misteri Jam 12. Bagus Ini bermakna kita sama-sama mendapat maklum balas. Dari maklum balas kita memperbaiki diri kita, penyampaian kita. Terima kasih pada Pak Radin. Terima kasih pada semua. Dan saya harap anda semua telah pun terhibur dengan kisah yang disampaikan. Saudara, sekali lagi untuk panduan kita bersama, masuknya waktu subuh pada hari ini adalah 5.40 pagi waktu di Singapura, dan juga waktu imsak adalah pada pukul 5.30 pagi. Pada semua yang sedang mendengar, kepada semua umat Islam yang sedang mendengar rancangan MJ12, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima. Dan juga yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kalau yang nak tidur, selamat pejam mata. Terima kasih. Jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12.